للنبي الكريم وعلى آله وأصحابه والتابعين والتابع التابعين ولسادات العلماء والأولياء والأتقياء والأصفياء، وخصوصا إلى المؤلف شيخ وحيد عبد السلام بالي رحمه الله تعالى، ولأرواحنا وأنفسنا وأهلنا وأزواجنا وأولادنا بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه غر الميامين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. آمين. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yang berusaha, pengurusi dan barisan ahli jawatan kuasa masjid yang dikasihi Tuan Imam, Tuan Bilal, seluruh para jamaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati serta merahmati majlis pertemuan kita pada malam ini. Sama-sama kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah mengikhlaskan niat saya dan niat kita semua, dan Allah menjadikan kehadiran kita semua ke dalam majlis ini dikurniakan oleh Allah daripada sisinya akan rahmat, keampunan, kebaikan dan juga keberkatan. Dan kita pohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala sentiasa menetapkan kita semua dan menghalakan kita semua pada jalan hamba-hambanya yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah pada malam ini kita akan menyambung sedikit daripada kitab yang telah kita baca sebelum daripada ini, iaitulah tentang wiqayatil ins minal jinni wasyayatin, iaitu penjagaan dan pemeliharaan manusia daripada kejahatan jin dan juga syaitan. Kalau ikutkan yang lepas, kita sudah habis pada bab yang ke-4, dan insya-Allah kita akan masuk pada bab yang ke-5. Bab yang ke-5 tajuknya adalah tentang madakhilus syaitan li ifsadil qulub. Artinya tempat-tempat pintu masuk syaitan dalam merosakkan hati manusia. Tuan-tuan yang dikasihi sekalian, kalau tuan-tuan ingat pelajaran yang lalu, kita bicarakan tentang apa? Kita bicarakan tentang syaitan duduk kat mana, kan? Kalau kat rumah tu dekat mana? Lepas tu dia suka buat apa? Ke mana? Bagaimana? Sekarang tajuk tu dah habis dah. Dah habis dah. Tajuk kita yang baru adalah berkaitan dengan tajuk yang kemudian kita belajar sifat marah, sifat lalai, kan? Semua tu kita belajar dah. Tuan-tuan, sekarang tajuk baru adalah macam mana cara syaitan rosakkan hati manusia. Dan tuan-tuan, dia semua akan fokuskan hati. Dia akan fokus dekat hati. Kerana hati adalah merupakan asas dan teras
kepada hidup manusia. Dengan makna manusia itu adalah hatinya. Kalau rosak hatinya, rosak manusia itu. Kalau baik hatinya, maka baiklah manusia itu. Di atas sebab inilah, maka syaitan akan fokuskan kepada manusia. Yang akan dirosakkan adalah hati. Kata Al-Imam Ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala dalam satu pernyataan beliau, iaitu daripada kitab Ighathatul Lahafan, menyatakan dan mengatakan bahawa sesungguhnya hati itu adalah pengawal kepada semua anggota tubuh badan. Maknanya hati akan memberikan isyarat dan perintah kepada akal. Ini juga yang disebutkan oleh Al-Imam Hujjatul Islam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, begitu juga Ihya Ulumuddin, pada menyatakan bahawa hati manusia ini mengawal semua anggota. Kalau hatinya itu sukakan syahwat kepada wanita contohnya, maka dia akan kawal mata orang itu untuk melihat perempuan. Betul? Kalau hatinya itu tersimpan di dalamnya rasa untuk menjatuhkan orang ataupun membenci seseorang, maka akan dihalakan lidahnya untuk memburukkan orang. Seandainya hati memiliki keinginan dan kelalaian daripada melakukan ketaatan, maka dia akan arahkan tubuh seseorang itu untuk tidak perlu pergi solat berjemaah. Sebagai contoh, maka yang mengawal tubuh badan manusia adalah hati. Tuan-tuan, maka dengan itulah kita dapat melihat seorang yang badannya kuat, fizikalnya pun mantap, tetapi tidak mampu melakukan perkara yang baik atau melangkah ke masjid dan surau, bukan kerana badannya lemah, tetapi kerana hatinya parah. Begitulah keadaan sebaliknya. Ada orang yang datang dalam keadaan mengisut. Saya pernah jumpa orang datang dalam keadaan buta, dipapah oleh kawan, masuk ke dalam masjid, terus melakukan salat kerana hatinya berada dalam keadaan baik dan juga sihat. Maka hadirin semua, hati adalah menjadi sasaran syaitan untuk merosakkan manusia. Baik, kita akan tengok sama-sama tuan-tuan, apakah yang dilakukan oleh syaitan untuk merosakkan hati manusia. Baik, yang pertama, katanya, kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, katanya dia akan melakukan, dia akan melakukan dua benda pada hati. Yang pertama, iaitu mensamarkan benda baik untuk dilihat benda tu mungkar. Hati tu nampak benda tu baik dah, sembahyang subuh berjemaah, ramai-ramai, baik ke tak baik? Ada juga yang bising. Ada juga yang bising. Ada juga yang tak nak, ada juga yang tak suka. Iaitu peranan syaitan adalah ishtibahkan hati, iaitu syubhatkan hati daripada melihat benda yang ma'ruf itu dilihat macam mungkar. Itu peranan syaitan kepada hati manusia. Buat benda baik, buat tahlil, buat zikir, buat itu, buat ini, datang hati-hati menyatakan bahawa ini perbuatan-perbuatan menyalahi syarak. Benda itu ma'ruf, tetapi hatinya disuruh melihat ianya mungkar. Satu. Yang kedua, iaitu syaitan akan cuba untuk menghentikan keinginannya ikut apa syariat yang Nabi bawa, dan memandu keinginan hati itu kepada apa yang disukai oleh syaitan. Lalu pengarang kitab menyatakan, hati itu terdedah kepada penyakit-penyakitnya dan fitnah-fitnahnya, dan juga syubhat-syubhatnya, kesesatan-kesesatannya, maksiat-maksiatnya, kegelapan-kegelapannya. Maka daripada itu, setiap orang daripada kalangan kita mesti memelihara dirinya daripada segala kerosakan ini dengan beberapa kaedah yang akan disebutkan nanti pada sebelum ini. Kata pengarang kitab, ketahuilah, ini penting kan? Ketahuilah, ini penting. Kata pengarang kitab, wa'lam, ketahuilah
annahu kullama izdada imanal qalb wa qawiya yaqinuhu zada nuruhu alladhi yumayyizu bihi bainal haqqi wal batil. Ketahuilah, setiap kali bertambahnya iman di dalam hati dan bertambah kuat keyakinan kepada Allah di dalam hati, maka akan semakin bertambahlah cahaya dalam hatinya yang boleh memisahkan antara hak dan batil. Orang yang imannya kuat, yakinnya kepada Allah kuat, dia akan nampak sesuatu itu dengan pembeza hak dan batil. Tak payah tengok orang pun tuan-tuan, dia boleh tahu orang tak ikutlah. Tak payah. Dia dengar ceramah orang, dia dengar kuliah orang, dia kata tak payah ikut yang tu. Orang yang hatinya ada nur dan cahaya, Allah Ta'ala jadikan bagi hatinya itu cahaya yang kuat, yang dia mampu membezakan antara hak dan batil dengan mudah. Sebab itu, bagi kita, saya contohnya, dan kita semualah tuan-tuan, yang mungkin cahaya hatinya belum berapa kuat, kita ikutlah panduan-panduan mereka yang memiliki cahaya dan hati yang kuat dalam melihat sesuatu di dunia ini dengan kacamata pembeza antara hak dan juga batil. Gimana? Baik, katanya lagi, hati itu ada beberapa jenis. Jenis yang pertama, hati yang cerah seperti pelita yang mengeluarkan cahaya. Itu hati orang mukmin. Yang kedua, hati yang tertutup dengan satu ikatan yang menutup dan diikat. Yang seterusnya adalah hati yang mankus. Mankus ni hati yang tertutup, hati yang kotor, hati yang berpudar. Dan yang seterusnya adalah hati yang dibersihkan, ataupun hati yang bersihkan, nanti ada balik, bersihkan, nanti ada lagi. Itu empat jenis hati. Katanya, adapun hati yang bersih itu adalah hati orang beriman dengan cahayanya. Manakala hati yang tertutup adalah hati orang-orang kafir. Manakala hati yang berkabus itu adalah hati orang munafik. Manakala hati yang kadang musaffah, yang kadang dibersihkan itulah hati manusia di antara iman dan munafik. Kadang baik, kadang jahat. Kadang baik, kadang jahat. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah kita akan tengok terus satu persatu apakah penyakit yang syaitan akan masukkan ke dalam hati manusia untuk merosakkan hati kita semua. Penyakit yang pertama, tuan-tuan, ini perbincangan kita. Ini perbincangan kita. Dah sebut dah hati ni penting, jaga hati ni penting. Nabi sebut dalam satu hadis, kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza saluhat saluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wahyal qalb. Ketahuilah, dalam hati manusia ini ada seketul daging. Kalau baik, daging itu akan baik seluruh manusia. Kalau rosak, daging itu akan rosak seluruh manusia. Daging itu adalah jantung hati manusia. Tuan-tuan, itu yang Nabi sebut. Lalu syaitan mengetahui raja dalam diri manusia adalah hati, maka dia akan buat kerosakan pada hati. Pertama yang dia akan buat, apa dia? Pertama yang dia akan buat adalah memasukkan ke dalam hati manusia, khasnya orang yang beriman, akan satu penyakit ataupun satu masalah yang dinamakan was-was. Was-was ni tuan-tuan, bukan was-was 1 ke 2 rakaat, 2 ke 3 rakaat, 3 ke 4 rakaat. Itu orang kita selalu sebut macam tu. Aku ni was-was 2 ke 3, itu satu bab. Itu satu bab. Itu satu makna dia juga. Tetapi di antara makna was-was itu, nanti kita akan tengok, artinya juga adalah bisikan. Was-was tu makna paling besar, bisikan. Tapi salah satu daripada makna bisikan itu juga adalah was-was yang salah sembahyang tadi tu. Salah sembahyang, salah wuduk, salah mandi wajib. Dah keluar dah mandi wajib, keluar bilik dah, dia angkat tapak kaki, dia kata tapak kaki ni macam tak kena pula. Padahal tapak kaki tu pijak bilik air. Kan? Dia kata syaitan tak kena pula dah.
Itu namanya was-was tu satu daripada apa yang disebut was-was yang besar tu. Was-was yang besar, kenapa boleh orang namakan was? Kerana ianya bisikkan syaitan. Dia kata tak sah. Kaki tak kena, kaki. Dia pun tengok kaki. Iya, dah siap wuduk dah, masuk dalam surau dah. Masa nak sembahyang tu dia turunkan apa? Seng-seng lengan dia tu kan, dia turunkan. Masa turunkan dia tengok dekat siku. Kering. Kering lah. Dia kata, sah ke tak sah? Dalam hati, tak sah. Boleh. Tertinggal 2 rakaat sembahyang. Itu pun makna was-was juga. Tetapi was-was yang lagi besar daripada itu, semua jenis bisikan. Semua jenis bisikan. Tengok tu, janda lah tu, janda. Tengok. Iya. Tengok tu. Iya. Dia pun tengok. Iya. Itu namanya bisikan. Namanya bisikan. Kan? Tengok orang tentang masjid tu. Itu tu nak tunjuk lah tu. Dia bisik kat kita supaya kita sangka buruk kat orang. Tuan-tuan, itu namanya was-was. Setiap bisikan yang ada dalam hati manusia, itu namanya was-was. Allah sebut dalam Quran, dalam surah An-Nas, allazi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Dialah yang membisikkan kejahatan ke dalam diri manusia, yang buat kerja itu di kalangan jin, iaitu syaitan dan juga manusia. Minal jinnati wan nas. Baik hadirin yang dikasihi sekalian, apa itu was-was? Kata pengarang kitab ataupun dinakalkan daripada Ighathatul Lahfan, ilqa'ul khafi fi nafsi imma bi sautin khafi la yasma'u illa man ulqiya ilayh wa imma bi ghairi sautin kama yuwaswisu syaitanu ila al-abdi. Was-was itu adalah campakkan halus, sama ada dengan suara atau tidak dengan suara, ke dalam diri manusia. Jangan, tidak, teruskan. Tuan-tuan, ada orang di Jepun, di mana tuan-tuan, di Malaysia pun banyak tuan-tuan. Okey, orang kalau dalam di hospital, penyakit ini dipanggil halunisasi. Dah dengar kan? Dia duduk tu, dalam dekat telinga dia dengar bunuh dia. Dengar suara. Dia macam nak gerak dah tuan-tuan. Kalau dia tak ada iman tuan-tuan, dah tergerak dah. Itu bisikan yang memang dengar dengan telinga daripada syaitan, ataupun yang masuk ke dalam hati manusia tanpa suara, itu juga daripada syaitan. Dan was-was akan masuk ke dalam diri manusia. Lalu kata pengarang kitab rahimahullahu ta'ala, was-was itu adalah permulaan keinginan. Bila hati itu kosong daripada kejahatan dan maksiat, syaitan akan bisik untuk buat jahat dan maksiat itu. Lalu mulalah terlintas kat kepala. Mula terlintas dekat kepala. Bila mula terlintas dekat kepala, lalu datang pula yang seterusnya. Dia pun gambarkan dirinya kanan dan kiri, dan akhirnya dia inginkan dia. Tuan-tuan, kita buat benda jahat ataupun manusia buat benda jahat, dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan keazaman. Seseorang buat sesuatu bermula dengan keazaman. Azam, bila dia azam baru dia nak pergi. Okey, bila dia azam baru dia akan buat. Contoh, tuan-tuan, malam ni memang teringin sangat nak makan mi bandung. Contoh. Kan? Okey, nak pergi makan, nak sangat. Maka apa yang tuan-tuan akan buat? Lepas habis kuliah, start kereta, pergi ke Bentayan, makan mi bandung dengan air soya panas. Contoh. Terus ke sana. Bagaimana perbuatan itu wujud? Dia bermula dengan azam. Sebab dia ada azam, dia pun bawa kereta, dia ajak, bang jom kita pergi bang. Pergi, yuk. Azam tadi menjadikan dia berusaha. Azam tu datang daripada mana?
Azam itu datang apabila wujudnya lintasan. Lintasan itulah yang menghasilkan keinginan. Mula-mula ingin. Kalau dia tak layan ingin dia, tidur je lah balik, dah habis cerita. Tak ada apa-apa lah. Tapi kalau dia layan keinginan tu, ingin itu berubah menjadi kuat dalam hati, jadi keazaman. Azam tadi melahirkan tindakan. Syaitan buat kat kita semua macam tu. Buat kat kita semua macam tu. Kita nak marah maki hamun orang tu, nak maki hamun orang tu, dia masukkan dulu dalam hati kita lintasan. Jahat tu jahat tu, pergi maki dia, maki dia. Tuan-tuan, kalau tidak dilayan, kalau dilayan, dia akan bertukar kepada kehendak. Cari peluang, bila aku nak jumpa dia, jumpa, terus dimaki. Tuan-tuan, itu namanya azam. Itu namanya azam. Okey, baik. Hadirin yang dikasihi sekalian, itu contoh. Okey, contoh. Itu namanya waswas. Minta maaf semua. Itu namanya waswas. Lalu bagaimanakah syaitan memasukkan waswas itu ke dalam hati manusia, tuan-tuan? Maka dimasukkan waswas itu dengan pelbagai cara, tuan-tuan, iaitu bisikan-bisikan yang tidak pernah berhenti daripadanya. Baik. Ini hati. Mana hati? Ini hati. Ini jantung hati kita. Dalam ni kan hati, ini kan hati jantung hati kita yang berdegup duk duk duk. Kan syaitan nak masukkan waswas, betul tak? Betul tak? Bila dia nak masukkan, dia kena masuk. Dia kena masuk. Apa cara tak nak bagi masuk? Apa cara tak nak bagi masuk? Sabar. Member tu nak masuk lah. Tak nak bagi masuk macam mana? Tak nak bagi masuk, tutup pintu. Iyalah, tutup pintu. Tutup pintu, kunci. Pintunya tutup, tingkapnya tutup, baru dia tak boleh masuk. Lalu pengarang kitab mengatakan, ketahuilah bagi hati itu dinding. Yang dinding itu dapat mempertahankan hatimu itu dengan pintu-pintu dan tingkap yang tertutup. Dengan dinding itulah syaitan tidak mampu memasukkan keinginan dan iradah itu ke dalam hati manusia. Maka bagaimana dinding itu boleh berlaku? Maka jawapannya melawan waswas itu adalah dengan al-hisnu mustanirun bidzikri. Sesungguhnya hati itu bercahaya dengan zikir, iaitu zikrullah. Zikir. Dengan zikrullah, dengan zikir yang kuat, yang diingatkan dan diniatkan dengan hatinya, tuan-tuan, dia akan jadi pendinding pada hati kita. Syaitan tak boleh masuk. Selama zikir wujud, syaitan tak boleh masuk. Dinding tu wujud, pintu itu sentiasa wujud. Tuan-tuan, lalu katanya apa? Bil iman mir'atun saqiyatun, yang tidak akan dapat mampu untuk dirobek oleh syaitan dengan memperbanyakkan duhan. Apabila syaitan orang itu lalai, syaitan akan masukkan asap-asap ke dalamnya. Bila asap masuk tuan, asap tu syaitan dah masukkan asap, dia pun masukkan asap lagi. Pas-pus. Dua asap masuk. Satu asap untuk pergi hospital, satu lagi asap untuk masuk kubur. Hadirin semua, dalam disebut syaitan memasukkan tiupan asapnya. Daripada asap itulah hati manusia menjadi kelabu. Kelabu maknanya apa? Tak dapat melihat kebenaran dan kebatilan, tak dapat rasa iman dan fasik, tak dapat beza iman dan kebenaran. Tak dapat, tak boleh. Kerana apa? Kerana hatinya tadi. Maka hadirin yang dikasihi sekalian, sayugianya kepada manusia ini memiliki zikir dan wiridnya yang tersendiri. Dan tuan-tuan, kita mesti ajak masyarakat juga berzikir bersama-sama. Mesti. Kalau boleh tuan-tuan kat sini, saya tahu ada buat majlis ratib al-atas, alhamdulillah ada buat majlis haujakan. Tuan-tuan teruskan dan ajak masyarakat berzikir. Tapi dia tak boleh dekat satu tempat je. Dia mesti, kalau kita balik, kita ada zikir sendiri. Maknanya pentasbih tu kita pegang, ke mana-mana kita zikrullah. Itu sangat kuat dalam menghalang syaitan daripada menguasai hati manusia. Cuba tuan-tuan bayangkan, orang zikir ni ramai.
maknanya orang baik, orang yang akan tak dikuasai syaitan akan ramai. Bila orang tak dikuasai syaitan ramai, maknanya orang baik itu ramai. Orang Islam ramai, tetapi kewujudan orang Islam yang betul-betul kuat tidak ramai. Nabi kata di dalam hadis, kata Nabi SAW, akan datang satu zaman kepada kalian semua, umat Islam akan diratah dan dimakan macam kalian pergi kepada hidangan kalian. Katalah lepas ni ada makan, katalah ada makan dan ada katalah, contoh ada nasi ambeng disediakan kat luar dalam dulang, lapik dengan daun pisang. Contoh, pengurusi sebut, okey, hari ni ada apa, orang buat doa selamat sikit, jadi disediakan makan kat luar. Tuan-tuan dengar nasi ambeng, tak ada wirid, terus ke sana. Dia rayu-rayu sekali tak ada wirid lah. Bagi salam, terus ke sana, pergi makan. Serbu dulang, duduk 4-5 orang makan. Kata Nabi, sampai nanti satu zaman umat Islam itu dihurung oleh umat-umat yang lain, bangsa-bangsa yang lain, macam orang pergi kepada hidangan. Diratah di sana di sini. Itu yang sedang berlaku. Lalu sahabat tanya kat Nabi, awamin qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah? Adakah disebabkan kami sikit sampai kami senang nak dibaham? Nabi katalah, bal antum kathir kaghusa'is sayl. Bahkan kalian itu ramai, tapi semuanya macam buih-buih di lautan, tidak ada nilai dan kekuatan. Tak ada kekuatan, tak ada nilai, tak ada semangat. Kekuatan, kualiti tak ada. Ramai, tapi macam buih. Nabi kata, wala yaqzifannallah, dan Allah akan jadikan sebab nilaian kamu yang tak banyak itu, musuh tak takut kat kamu. Musuh tu tengok kamu, siapa orang hisap? Senang aja. Mana lagi, negara mana orang hisap? Selesai. Thailand, selesai. Ini selesai. Orang Islam tak ada rasa takut kepada orang lain, tidak ada rasa takut kepada orang Islam. Dan Allah akan jadikan pada hati umat itu satu penyakit, iaitu penyakit itu namanya Wahan. Bukan Wuhan. Wuhan dekat China, tempat COVID, apa namanya, virus tersebar, COVID-19. Wuhan, ini Wahan. Wahan, iaitulah penyakit cintakan dunia yang melampau sehingga lupa akhirat dan takutkan kematian. Penyakit itu ada dalam dada-dada manusia, dan kebanyakan umat Islam terkena penyakit itu. Tadi saya sempat dengar, sampai parking kat depan ni, saya sempat dengar ucapan daripada jurucakap Hamas, Abu Ubaidah, setelah 100 tahun perang di Palestin. Dia bagi ucapan lebih kurang 13 minit. Okey, ucapan 13 minit. Saya buka daripada hitam sampai dekat pondok madrasah saya berhenti, tutup enjin kejap, buat urusan apa semua sikit, sambung balik, buka, naik kereta balik, sambung balik sampai ke masjid. Tuan-tuan, selesai. Maknanya saya bawa kereta laju lah. Daripada nombor 5 tu saya buka, katalah daripada nombor ke pondok saya, katalah 3 minit. Tuan-tuan, jadi saya daripada pondok ke sini 10 minit je lebih kurang. Okey, kira laju lah tuan-tuan. Baik, tak apalah cerita dia. Tapi saya ada pause lah sikit-sikit, Okey, bismillah. Abu Ubaidah menyebutkan di dalam ucapan beliau, setelah 100 hari berlangsungnya perang di Palestin, dengan menyebutkan beberapa ayat dan kata-kata, di antaranya yang memang mesti akan menggerunkan musuh. Inilah generasi orang yang terpilih, yang tak seperti majoriti umat Islam yang lain. Beliau mengatakan, seluruh para pejuang berada dalam keadaan baik, dan semua mereka berada dalam keadaan bersiap sedia di semua tempat yang mereka ada untuk pergi menjerkah musuh di mana pun ada. Mereka memiliki kekuatan iman dan keyakinan serta pergantungan kepada Allah, dan memiliki persiapan dan persediaan di mana pun mereka berada. Tuan-tuan, dan bilangan mereka masih lagi ramai.
untuk meneruskan perang pada kali ini. Tuan-tuan, 100 hari, tetapi kesiapan mereka kuat. Dan dia menyebutkan juga tentang golongan-golongan yang pengecut di kalangan umat yang tidak berani membuat apa-apa dalam membantu saudara-saudara mereka yang berada di Gaza dan Palestin. Abu Ubaidah memberikan satu ucapan yang begitu baik pada dalam ucapan beliau, tuan-tuan, pada menyatakan bahawa insya-Allah mereka penuh yakin bahawa kemenangan ataupun bahawa peperangan ini akan berakhir, dan pengakhiran ianya adalah pengakhiran kemenangan dalam pembebasan Baitul Maqdis dan juga Palestin, dengan beliau menyebutkan beberapa justifikasi. Ia juga disebut oleh Ismail Haniyah dalam ucapan beliau yang terbaru di Qatar pada menyatakan tentang isu Palestin hampir 100 hari. Beliau menyebutkan tujuan kemasukan Israel ataupun Yahudi ke dalam bumi Palestin secara darat, tuan-tuan, masuk kereta kebal 100 kereta kebal, 200 kereta kebal, 300 kereta kebal, 50 jentolak masuk. Beliau masuk ke dalam itu dengan 3 tujuan. Kalau sampai 3 tujuan ni, dia menang. Itu Israel punya tujuan. Tujuan yang pertama, dia masuk ke dalam Palestin, Gaza ke dalam Gaza dengan 3 objektif, 3 matlamat. Tercapai matlamat ni, dia berjaya. Matlamat yang pertama adalah untuk menghapuskan atau membunuh atau menangkap kepimpinan tertinggi Hamas ataupun Al-Qassam, yang namanya itu Yahya Sinwar, Muhammad Ad-Dif, juga Abu Ubaidah. Yang lain ramai lah, tapi ni yang kepala paling tinggi sekali, Yahya Sinwar namanya. Okey, lepas ni ramailah orang dapat anak namanya Yahya. Okey, sempurna Yahya Sinwar, kan? Baik. Hadirin semua, satu, dengan penangkapan mereka, maka mereka akan menghabiskan Hamas. Sebab itu dia cari kat hospital lah, itulah ini, nak cari yang ini. Itu tujuan pertama. Tujuan yang kedua adalah melepaskan dan membebaskan semua tawanan-tawanan Yahudi yang ditangkap pada 7 Oktober. Hari pertama lebih kurang 250 yang ditangkap, dan dah dilepaskan puluhan kanak-kanak dan wanita dah lepas, baki lagi 100 lebih. 100 lebih tu semua orang besar. Datuk Bandar macam itulah, tuan-tuan, General Perang, Lieutenant, macam itulah orang besar yang tu disimpan. Maka tujuan Yahudi masuk ke Gaza nak lepaskan rakyat dia itu, tentera-tentera dia yang ditangkap. Kerana kegagalan dia akan memalukan dia, yang pertama. Yang keduanya dituntut oleh keluarganya dekat Israel. Mana aku punya anak tak balik lagi ni? Bapa aku mana tak balik lagi ni? Balik, bawa lah balik. Macam tu, dia ditekan oleh rakyat dia. 2. Yang ketiga adalah untuk menghalau penduduk. Kalau dia masuk daripada Khan Yunus ataupun daripada selatan, dia masuk, kereta kebal tu banyak, jalan, penduduk akan lari. Jalan, lari sampai ke Rafah, sempadan Mesir. Maka semua orang ini akan dibawa masuk ke Semenanjung Sinai. Sinai, tahu Sinai? Tempat Nabi Musa dapat wahyu tu, Semenanjung Sinai. Okey, di sanalah mereka akan ditempatkan dalam satu mukhayyam, satu kawasan baru. Mereka semua akan duduk di situ. Maka bersihlah Gaza daripada penduduk Palestin, apatah lagi Hamas. Dalam tiga-tiga tu, mana yang berjaya? Saya tanya tuan-tuan yang ikut perkembangan semasa ni. Yang mana berjaya ni? Dalam tiga-tiga itu, selama 100 hari perang, satu pun tak berjaya. Satu pun tak berjaya, tuan-tuan. Yang masuk tu bukan orang biasa. Yang masuk tu negara besar. Bilion ringgit, dolar duitnya, tenteranya ramai. 3 tujuan masuk, 3 tak berjaya. Itu yang disebut oleh Abu Ubaidah, bahawa kita insya-Allah berada dalam jalan kemenangan, dan sikit lagi kita akan menjumpai kemenangan tersebut, insya-Allah. Cuma dia minta sokongan dan bantuan semua pihak yang ada dalam hatinya rasa kemanusiaan untuk bersama dengan Gaza. Dan tadi disebut, tuan-tuan, ini kita berada dalam bulan Rejab, bulan haram,
kata beliau, perbanyakkanlah kunut doa untuk kami di sini dalam perjuangan kami ini. Tuan-tuan, ini permintaan mereka. Hadirin yang dikasihi sekalian, itu saya nak sebut, bila dah 100 hari ini saya tengok suasananya makin sejuk orang kita. Dulu okey lah, nampak semangat. Sekarang ni nampak dah leka, lalu, lesu. Baca pun dah tak, dah baca cerita lain dah pula dah. Kan? Tuan-tuan baca cerita Zayan dah tak masuk sinar FM lah, itulah, inilah, macam-macam lah. Nah, jadi tuan-tuan hadirin semua, saya harap tuan-tuan dalam isu Palestin tolong kekalkan momentum kita. Kita terus ikuti, kita terus sedarkan umat, sedarkan masyarakat. Buat segala perkara yang penting. Okey, sama ada kita membantu daripada sudut kesedaran. Saya tuan-tuan hari ini saya buat. 2 hari lepas saya ke Serdang, Selangor, alhamdulillah saya menyampaikan 15,000 duit sumbangan tuan-tuan hari itu lah kan, sebab ni musim sejuk kan. Yang hari itu ada dah bagi sikit, ini ada lagi orang bagi, kita bagi. Saya sampaikan 15,000 kepada wakil Kesatuan Ulama Palestin. Kita dah berikan di Serdang hari itu, dan insya-Allah ke depan kita akan ada buat lagi untuk teruskan beri kepada mereka tuan. Kita beri. Dalam masa yang sama diperlukan juga kita berikan penerangan kepada manusia supaya orang sentiasa tahu tentang isu Palestin. Itu jangka pendek sampai menang, tetapi ada projek paling besar jangka panjang, iaitu setiap orang Islam mesti ada dalam kepala dia projek jangka panjang 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Setiap orang, saya dah pernah sebut dah hari itu, tapi tuan-tuan lupa agaknya. Setiap orang mesti ada satu plan 10 tahun, plan 15 tahun, plan 20 tahun untuk melahirkan insan-insan yang baik dan berkualiti yang kita sebut dekat hadis tadi tu. Umat manusia ini banyak tapi nilainya macam buih, tak kuat. Tak ada semangat, tak ada ilmu, tak ada kekuatan, tak ada misi, tak hidup. Maka tuan-tuan, jangan kita sekarang ni 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan adalah untuk kita sama-sama bina dan lahirkan orang-orang yang kuat imannya, semangatnya, keteguhannya, supaya mereka nanti akan menjadi pendukung-pendukung kepada kejayaan pembebasan bumi Palestin. Semua tu memerlukan usaha tuan-tuan. Tuan-tuan mesti fikir sendiri. Saya secara peribadi tuan-tuan, pondok madrasah yang saya bangunkan itu adalah plan saya 20 tahun. Maksudnya saya ada plan untuk 20 tahun. Untuk tahun 2024 ni, planning saya adalah saya akan buat tuition percuma untuk anak kampung pada 3 subjek yang utama, iaitu bahasa Arab, bahasa Inggeris dan matematik. Bila seorang tu dia boleh bahasa Arab, dia akan ada kekuatan untuk tadabbur Quran. Bila dia boleh bahasa Inggeris, dia akan ada keyakinan untuk berketerampilan di peringkat masyarakat. Bila boleh bahasa Inggeris, betul kan? Dan matematik dan sains adalah 2 subjek yang paling penting dalam masa kini. Jadi tuan, itu plan saya 2024. Okey, dalam keadaan alhamdulillah dah ngaji semua dah establish, dah berjalan, kita tambahkan supaya masyarakat yang kita itu plan saya. Tuan-tuan plan apa? Semua yang kita buat tuan-tuan, alhamdulillah dengan apa yang kita buat di madrasah sekarang ini baik, dan kita akan buat pada tahun ni insya-Allah kita akan jayakan. Tuan-tuan minta doakan semua yang kami buat, bangunan yang sedang kami buat, semuanya tuan-tuan kita buat dalam projek jangka panjang. Kita nak lahirkan insan-insan yang lebih baik daripada saya, lebih baik daripada tuan-tuan untuk masa depan. Tuan-tuan boleh bayangkan anak orang kampung Sungai Resik, contohnya Sungai Balang, dia boleh diri kat depan, boleh pidato dalam bahasa Inggeris. Dia boleh pergi ke Harvard, dia boleh cakap dalam bahasa Inggeris. Dia boleh pergi ke Oxford, dia boleh cakap dalam bahasa Arab. Dia pergi ke Qatar, dia boleh sampaikan bahasa Arab. Bukankah itu menunjukkan orang Islam ada kualiti? Kan? Boleh matematik sains, tuan-tuan, ini mesti kita lakarkan. Mesti setiap orang daripada kita ada, tuan-tuan. Itu yang saya buat, tuan-tuan. Dan alhamdulillah selama 6 tahun pusat pengajian yang saya bangunkan, langsung semua pengajian percuma, tidak ada apa bayaran, pembangunan terus kita bangunkan. Macam mana saya boleh bangunkan, tuan-tuan? Kerana semua tu berjalan dengan duit tuan-tuan. Duit tuan-tuan lah yang tuan-tuan sumbang. Jadi tu ada tabung kat belakang tu warna purple, sila jalankan. Okey, untuk kejayaan misi kita. Tuan-tuan, guru kami ada 5 orang, gajinya tak mahal. Seorang tu 400, seorang lagi 200,500, seorang lagi 100,500 mengajar sebulan, tuan-tuan. Dia tak mahal, tuan-tuan. Tapi itulah usaha yang kita buat, tuan-tuan. Jadi saya mohon sokongan, dukungan tuan-tuan untuk bersama dalam apa yang sedang kita jalankan. Jadi tamu tu kena jalankan lah, jangan pusing, jangan berhenti kat situ. Baik, hadirin yang dikasihi sekalian, tuan-tuan, kita sambung. Maka misi untuk menjayakan, merosakkan hati manusia ini,
Yang pertama adalah memasukkan waswas. Bila ada waswas, akan hilang keyakinan. Yakin kepada Allah hilang dengan adanya waswas. Itu yang pertama. Maka untuk menghilangkan waswas, kata para ulama, mestilah seseorang itu memperbanyakkan zikrullah yang pertama. Dan yang kedua adalah selalu mengucapkan perkataan isti'adzah, iaitu a'udzubillahi minasyaitanir rajim, ketika hatinya merasakan bisikan syaitan datang. Bisikan syaitan datang. Macam tadi tuan-tuan, syaitan suruh kita buat maksiat. Datang tu, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kita lihat tuan-tuan, ianya memerlukan kepada banyak kekuatan untuk kita sama-sama melaksanakan dan melakukan perkara tersebut. Hadirin yang dikasihi sekalian, katanya syaitan akan merosakkan manusia, dan akan menyesatkan mereka dengan merosakkannya itu dengan beberapa martabat dalam menyesatkan manusia. Martabat yang pertama, tuan-tuan tengok, ini martabat paling dahsyat, paling teruk, paling jahat. Syaitan adalah martabat yang pertama, iaitu kekufuran dan kesyirikan. Mana-mana anak Adam, dia akan cuba untuk sampai anak Adam tadi kepada kekufuran dan kesyirikan, agar dia memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul. Yang kedua, kalau dia tak berjaya sampai kepada jadikan orang tu syirik, kafir dan kufur, dia akan bawa kepada yang kedua, iaitu orang itu melakukan bid'ah. Bid'ah di sini tuan-tuan kena faham, bukan bid'ah yang orang kata buat tahlil bid'ah, selawat bid'ah, tak. Bid'ah di sini maknanya apa dia? Iaitu kan melakukan perkara-perkara yang fasik dan maksiat, tetapi dihiasi dengan amalan macam baik. Faham tak? Macam baik. Kita banyak tengok dekat tanah Jawa tuan-tuan, dia orang berjoget, bergaya itu, tapi tuan-tuan nampakkan baik, senang je tuan-tuan, iaitu letakkan kopiah atau selendang, lalu jadilah baik majlis tadi. Itu namakan bid'ah. Maksudnya perbuatan fasik dan maksiat, lalu dihiaskan supaya nampak ia tidak fasik dan tidak maksiat. Itu yang kedua. Yang ketiga, martabat syaitan dalam merosakkan hati manusia adalah iaitu membawa manusia untuk jatuh ke lembah dosa besar. Ke lembah dosa besar. Walaupun dia tahu itu dosa, tetapi dia tetap akan melakukannya. Ini syaitan tuan-tuan. Semoga Allah selamatkan saya dan tuan-tuan semua daripadanya. Pada saat itu orang yang berilmu pun tidak bermanfaat ilmunya kalau dia tidak mampu meninggalkannya. Dan anda tahu. Yang keempat, iaitu membawa manusia untuk melakukan dosa-dosa kecil dengan cara menjadikan orang tu alah dosa kecil je. Dengan itulah dia akan terjatuh kepada dosa-dosa tersebut. Kita berhenti kejap lah, kita sambung sikit je lagi, habiskan kita punya martabat ni. Allahu Akbar, Allahu Akbar.
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة ورسول الله محمد رضيت بالله والإسلام محمد النبي والرسول. Kita sambung sikit tuan. Tadi kita sebut ada beberapa martabat untuk menyesatkan manusia. Yang pertama adalah kufur, yang kedua adalah bid'ah, yang ketiga adalah dosa besar, yang keempat dosa kecil. Yang kelima, kalau orang tu jenis dosa besar tak buat, syirik jauh lagi, bid'ah pun dia tak buat, kan, fasik maksiat tak buat, pergi karaoke semua dia tak buat tuan. Okey. Dosa kecil dia pun tahu itu dosa dan dia istighfar, maka orang ini dia akan pergi kepada yang kelima, yang lebih susah daripada itu. Dia akan bisik dengan cara was-was, iaitulah menyibukkan orang itu dengan perkara yang harus, yang pahala pun tak ada, dosa pun tak ada. Dosa pun tak ada. Tetapi hujung keharusan itu akan menjadikan dia menghilang banyak pahala yang sepatutnya boleh dia buat pahala. Faham kan? Dia sibukkan orang itu dengan banyak perkara. Contoh dia kata apa? Banyak tidur. Dia kata tidur je, tak apa, tidur dosa tak? Pahala tak? Kalau tak niat ibadah tak pahala lah. Ni cerita tak niat ibadah lah. Tidur biasa, tidur je, tak pahala. Pahala tidak, dosa tidak. Jadi kata apa? Engkau ni dosa bukannya, buat tidur je pun tidur. Jadi orang tu ditidurkan lama. Orang yang tidur ni, digalakkan tidur ni siapa tak? Orang yang digalakkan tidur, pesakit. Orang yang digalakkan tidur, kalau dia bangun menyusahkan orang. Sungguh yang ini baik tidur atau ditidurkan. Nah, ini Imam Ghazali sebut dalam kitab Bidayatul Hidayah. Dia kata apa? Tidur itu adalah kerugian bagi seorang mukmin, kerana tidur yang banyak akan menjadikannya tak melakukan taat, kecuali bagi orang yang kalau dia bangun buat dosa dan maksiat, menyusahkan orang, tidur lebih baik daripada itu. Tidur untuk dia lebih baik daripada bangun. Jadi yang tu kalau dia tidur, jangan kacau. Biar. Bangun ngumpat orang aja, biar dia tidur, biar. Baik. Itu yang kelima. Kalau orang itu berjaya pula, yang kelima, jenis orang ni, ya Allah tuan-tuan, benda harus dia dibuat sekadar keperluan je. Tidur tu kalau dah pening baru tidur. Makan kalau dah lapar baru makan, kan? Ataupun benda harus apa lagi yang syaitan biasa buat? Kenakan pakaian banyak, beli sendiri pakaian, tapi tukar pakaian. Dosa tak? Tak dosa. Tapi bila disibukkan dia dengan itu, lama-lama syaitan akan bawa dia kepada kelalaian daripada mubahat tadi. Itu syaitan tadi. Tuan-tuan, yang kena yang ni orang macam tuan-tuan lah yang baik-baik. Dia nak buat, tuan-tuan buat dosa besar, tuan-tuan tak buat dah.
Buat dosa kecil pun tuan-tuan biasa taubat dah, tapi dia akan pergi dekat mubahat. Kalau mubah pun tuan-tuan jaga. Benda harus pun dah aku jaga betul-betul harus ni. Tidur aku jaga betul, makan jaga betul, minum jaga betul, pakai jaga betul, jaga-jaga belaka ni. Tak. Dia akan pergi kepada yang keenam. Yang keenam apa dia? Dia akan galakkan, bisikkan ke orang itu buat yang kurang afdal ketika ada yang afdal. Faham? Ada dua baik. Tapi dia akan kata, alah, contoh witir boleh 3, boleh 1. Kan? Dia kata asalkan witir 1 kad pun tak apa. Saya selalu kena macam tu, tuan. Saya selalu kena macam tu. Kita tahu dah witir buat kan? Dia tak kata jangan tak witir pasal kita baca hadis witir. Tapi dia kata apa? Alah, kau kan sibuk. Buat 1 je. Kan sah juga. Tuan-tuan, padahal boleh buat 3. Itu kerja syaitan. Lama-lama bila satu buat nan, lama-lama tertinggal. Iya je. Ini cerita betul. Boleh baca Quran, boleh zikir. Dia kata Allah tak sahabat baca Quran, pegang tasbih zikir pun boleh. Sedangkan itu afdal, yang ini mafdul. Ini baik, yang itu lebih baik. Dia akan cuba usahakan kita buat yang baik dan tinggalkan yang lebih baik. Saat berada dua benda baik. Faham kan? Itu kerja syaitan. Ini paling akhir sekali. Itu paling akhir sekali. Jadi tuan-tuan, kita tengoklah kita dekat peringkat mana. Okey, kita dekat peringkat mana. Hadirin yang dikasihi sekalian, insya-Allah saya kan nak masuk juga yang ni. Yang ni tak apalah, kita masuk akan datang insya-Allah. Dan yang ini adalah jalan-jalan syaitan menyesatkan manusia secara umum. Tadi was-was. Ini masuk secara umum. Semuanya ada 6 ke 7 jalan. InsyaAllah pertemuan akan datang kita masuk. Tuan-tuan tolong ingatkan saya. Ingatkan je saya, muka surat sambungan akan datang 159. Takut saya lupa. Okey. Nah, ingatkan saya je. Nanti kalau saya tanya berhenti kat mana request, cakap je 159 sambungannya. Wallahu a'lam. Ada soalan dia nak tanya? Tak ada rasanya. Dah tak ada tuan-tuan Okey, tak ada. Jadi tak ada tuan-tuan, sekadar itu saja. Mudah-mudahan Allah rahmati pertemuan kita, Allah berkati majlis kita insya-Allah. Tuan-tuan, dalam makna zikir ni insya-Allah saya plan pada Jumaat yang keempat 26 tak silap saya akan buat majlis zikir akbar, majlis bacaan zikir panjang. InsyaAllah hari itu hari Jumaat. Bagi tuan-tuan yang lapang lah, saya akan bawa zikir daripada Asma'ul Husna. Tapi bukan Asma'ul Husna yang biasa tuan bawa tu kan, Assalamu Jalla Jalalu Al-Laki, itu sekejap dah habis. Ini dia ada Asma'ul Husna panjang tu satu buku tuan-tuan, munajat pada Allah dengan Asma'ul Husna. Namanya Jaushan Al-Kabir. Okey, Jaushan Al-Kabir. Okey, katanya disandarkan kepada Sayyidina Ali dan katanya diambil daripada Nabi SAW, dan part daripada itu dikatakan diturunkan ketika Jibril AS turun ketika perang Badar. Ada part doa tu yang digunakan dalam zikir tadi. Tak apalah tuan-tuan, insya-Allah pada 26 bulan saya akan bawa zikir tadi daripada pagi duha tu, kuliah duha sekejap, kemudian baca terus sampai nak Jumaat baru berhenti. Lepas Jumaat nanti pukul 3 sambung lagi sampai ke asar, sampai habis bacaan Jaushan tu. Jaushan dia agak tebal, tapi semuanya Asma'ul Husna, munajat menggunakan Asma'ullah Al-Husna. InsyaAllah itu plan yang telah saya susun. Apa-apa saya akan tembak iklan nanti bagi kerusi untuk tuan-tuan dijemput hadir. Okey, untuk tujuan yang tadi, menghidupkan zikrullah agar hati kita semua terjaga dan terkunci daripada berjaya untuk disesatkan oleh syaitan. Sekadar itu saja tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah berikan kebaikan kepada kita semua, menjaga dan memelihara kita semua, dan saling kita mendoakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kumpulkan kita sebagaimana dikumpulkan di dunia, Allah mengumpulkan kita semua di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya-Allah. Insya-Allah.